Salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan tentang jenayah cyber. Ini merupakan senarai ahli kumpulan saya. Pada mulanya, mari kita lihat apa itu jenayah cyber sebenarnya. Jenayah cyber merupakan aktiviti di mana peralatan komputer dan rangkaian, lebih dikenali sebagai internet, digunakan sebagai medium untuk melakukan jenayah. Ia merupakan jenayah yang melibatkan segala aktiviti jenayah yang biasa dilakukan seperti kecurian, penipuan, peras ugut, dan segala aktiviti yang melibatkan pelanggaran undang-undang yang sedia ada dengan menggunakan kemudahan komputer ataupun menggunakan rangkaian internet. Kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini menjanjikan satu wadah penyebaran maklumat yang memantapkan ilmu dan maklumat telah disalahgunakan. Kekalahan dalam pengawalan perjalanan maklumat di dunia cyber, berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Berbagai maklumat sama ada benar atau salah, idea, ideologi, propaganda, dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui internet. Jenayah cyber menyebabkan berlakunya kehilangan atau kerosakan kepada peralatan, data dan maklumat yang melibatkan perisian maupun pemprosesan komputer sama ada serangan virus, pencerobohan ataupun lebih dikenali sebagai unauthorized access use, serta kecurian maklumat terhadap sebuah komputer ataupun peranti elektronik. Analisis 1. Isu penipuan atas talian, love scam, fasa scam, pinjaman tidak wujud dan Macau scam. Pelbagai taktik digunakan oleh scammer untuk memperdayakan mangsa bagi memperolehi data peribadi, data bank dan sebagainya bagi memindahkan wang simpanan dari akaun milik mangsa ke akaun milik scammer. PDRM khususnya cawangan komersial telah menyalurkan serta memberi info dan maklumat berkaitan dengan penipuan atas talian. Namun masih terdapat masyarakat di luar sana tidak peka dan tidak mengambil peduli berkaitan penipuan atas talian. Akibatnya, mangsa telah mengalami kerugian wang ringgit dengan jumlah yang besar. Seterusnya mengenai analisis kedua yang berkaitan dengan Akta Jenayah Komputer 1997. Dalam akta ini akan berkesan kepada apa-apa sahaja jenayah yang dilakukan di dalam ataupun di luar Malaysia. Walaupun kesalahan tersebut dilakukan oleh seseorang dari sesuatu tempat di luar Malaysia, selagi mana komputer, program atau data tersebut berada di Malaysia boleh dicapai, dihubungkan atau digunakan dengan komputer di Malaysia, akan klasifikasikan sebagai Akta Jenayah Komputer 1997 kerana mengubah apa-apa program atau data yang terdapat di dalam sebuah komputer tanpa kebenaran. Merujuk kepada trend jenayah cyber terkini dari tahun 2016 sehingga Julai 2022, terdapatnya peningkatan secara drastik sehingga 61% yang melibatkan 6 jenis penipuan dalam talian, antaranya ialah love scam, jenayah e-dagang, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud, love scam dan juga memancing data. Dan kes-kes yang dilaporkan pula akan diklasifikasikan di bawah kod Seksyen 378 dan kandung keseksaan berkaitan dengan kecurian, Seksyen 402, 404 berkaitan dengan penyelewengan jenayah harta dan Seksyen 405 hingga 409 berkaitan dengan jenayah pecah amanah dan Seksyen 421 hingga 424 berkaitan dengan perbuatan penipuan dan pelupusan harta. Selamat sejahtera, nama saya Kiro Kumar. Nombor matrik saya 275021. Saya akan persembahkan mengenai penyalahgunaan internet. Seperti yang dikatakan, undang-undang merupakan satu elemen yang terpenting dalam untuk mengawal sesuatu keadaan. Seperti itu juga, kerajaan telah mewujudkan beberapa undang-undang komunikasi dan akta untuk mengawal penyalahgunaan internet. Antara undang-undang adalah Undang-Undang Akta Fitnah 1957, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948 dan Kanun Seksaan dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, undang-undang sebegini dapat dilaksanakan dengan dua badan yang terpenting, iaitu Suruhanjaya Komunikasi Multimedia iaitu SKMM dan juga Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM.
Tujuan penubuhan sistem sebegini adalah untuk mengawal dan menguatkuasakan undang-undang bagi aktiviti-aktiviti komunikasi dan multimedia di Malaysia. Seperti yang dibagi tahu, SKMM telah mewujudkan pelbagai sektor untuk mengawal keselamatan cyber dan pengguna cyber seperti bahagian penguatkuasaan undang-undang dan siasatan di bawah sektor keselamatan rangkaian. Dan juga kesedaran terhadap keselamatan cyber juga dapat dipertingkatkan dengan penubuhan sistem-sistem ini. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zain bin Zainuddin, nombor matrik 275046. Hari ini saya ingin membentangkan tentang penambahbaikan Undang-Undang Cyber, yang mana menurut Dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Nazura Abdul Manaf, pada tahun 2019, undang-undang di Malaysia berubah secara perlahan berbanding dengan teknologi yang berubah di Malaysia. Sebagai contoh, di Malaysia terlalu banyak teknologi terkini seperti revolusi perindustrian 4.0, iaitu IR 4.0. Jadi dalam isu ini, kerajaan perlu melakukan tindakan dengan lebih cepat dan sentiasa membuat perubahan undang-undang mengikut peredaran zaman dan kemajuan sistem teknologi di Malaysia. Hal ini juga sekaligus membuatkan undang-undang Malaysia yang diamalkan tidak ketinggalan zaman dengan perubahan arus masa di Malaysia. Contoh, dalam Seksyen 3 Akta Jenayah Komputer 1997, iaitu mengenai capaian tanpa kuasa kepada bahan komputer. Bagi akta ini, bukti bagi aktiviti godam perlu mempunyai capaian kuasa yang tinggi. Tambahan pula, melalui undang-undang yang dijalankan, kerajaan juga telah menunjukkan sekiranya seseorang itu memasuki atau melayari laman web yang dibenarkan dan melakukan kecurian, hal demikian tidak boleh dikenakan atau disabitkan dalam satu kesalahan jenayah. Jadi bully cyber ini seharusnya diklasifikasikan sebagai kesalahan yang serius di Malaysia. Akta Jenayah Komputer juga, iaitu Akta Jenayah 1997, sewajarnya dipinda kerana kurang relevan dengan keadaan semasa yang berkembang pesat. Jenis undang-undang cyber di Malaysia. Malaysia telah meletakkan asas yang kukuh pada pembangunan ICT dengan menyediakan undang-undang. Sebagai permulaan, sebanyak 5 undang-undang yang telah digubal telah diluluskan. Yang pertama ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini merupakan sendi kepada semua undang-undang cyber di Malaysia. Ia menguraikan mengenai dasar pembangunan ICT bagi negara ini. Dalam akta ini telah disenaraikan 10 objektif dasar nasional bagi industri komunikasi dan multimedia. Berikut dengan kelulusan akta ini, sebuah kementerian khas telah diwujudkan yang memasukkan elemen komunikasi dan multimedia di dalamnya. Yang kedua, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini membolehkan penubuhan sesebuah suruhanjaya untuk mengendalikan urusan berkaitan dengan jaringan seperti internet. Ia juga mengambil alih kuasa pelesenan terhadap spektrum penyiaran dan telekomunikasi. Urusan pos juga kini telah diletakkan di bawah suruhanjaya ini. Yang ketiga, Akta Tandatangan Digital 1997. Akta ini digubal untuk membolehkan diterima secara sah segala urusan melalui online termasuk penggunaan tanda tangan secara digital. Tujuan utamanya ialah sebagai usaha meningkatkan e-commerce atau e-dagang. Kelulusan undang-undang ini perlu kerana pengesahan dari segi undang-undang adalah sukar untuk melaksanakan dokumentasi secara online. Yang keempat, Akta Jenayah Komputer 1997. Tujuan utama akta ini ialah untuk melengkapkan undang-undang jenayah, khususnya berkaitan dengan jenayah yang dilakukan melalui jaringan komputer. Akta ini memperuntukkan jenis-jenis jenayah dan hukumannya. Dan yang kelima, Akta Teleperubatan 1997. Akta ini membolehkan para doktor dan pengamal perubatan lain menggunakan jaringan internet untuk menjalankan operasi perubatan dari jarak jauh.
Ia memperuntukkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengamal perubatan. Akta ini membawa bidang perubatan ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Sekian. Secara kesimpulannya, prinsip yang kita perlu melengkapkan diri dengan ilmu, kemahiran dan pengetahuan yang lebih baik supaya tidak menjadi mangsa jenayah cyber. Perlulah sentiasa berwaspada dengan ancaman jenayah cyber. Fikir dulu sebelum klik email, pautan ataupun lampiran yang mencurigakan dan segera laporkan kepada pihak berkuasa jika ada sebarang insiden kebocoran maklumat atau ada ancaman cyber dari mana-mana pihak yang diragui atau tidak dikenali. Jangan sesekali membuat perkongsian berkaitan maklumat pribadi seperti akaun bank, kata laluan kad ATM, pemberian nombor kad pengenalan, dan segala data pribadi kepada individu yang tidak dikenali. Masyarakat perlu cakna serta mula tampil dan melaporkan kejadian jenayah cyber yang berlaku dengan berani. Tujuan proses pembentasan jenayah cyber dapat dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab, dapat ditangani dengan cekap. Terima kasih.